Okey, bismillahirrahmanirrahim. Hai, Assalamualaikum dan salam hormat buat followers tercinta di Nizam Malik Page. Saya Madiha dari tim Saham Mastery dan anda bersama saya dengan seluruh staf Wealth Academy pada pagi yang mulia ni dalam sesi bacaan Yasin dan tazkirah bersama Ustaz Elin Aminin, yang di mana sesi ini telah berjalan secara langsung setiap hari Khamis jam 8.30 pagi. So buat anda yang menonton secara live ataupun mungkin tonton secara tontonan semula, saya nak ucapkan tahniah dan terima kasih terlebih dahulu kerana anda turut serta dalam sesi pagi ni yang penuh barakah ni, insya-Allah. Okey. Jadi boleh tak anda yang menonton secara live komen dulu di ruangan komen di bawah anda hadir, okey, supaya saya tahu siapa yang menonton secara live dan supaya saya tahu live ni berjalan dengan lancarnya. Kalau tak komen, saya tak tahu live ni okey ke tak kan? So komen dulu di ruang komen di bawah anda hadir dalam sesi bacaan Yasin dan tazkirah 12 Ogos 2021 hari Khamis yang mulia ini, okey? So sambil-sambil tu juga bantu saya untuk klik like dan klik button share supaya lebih ramai lagi yang menonton secara live dan dapat banyak manfaat dalam sesi yang penuh barakah ni, insya-Allah. Maybe hanya daripada anda klik button share sahaja, orang lain pun join this live video because of sharing anda mendatangkan banyak manfaat kepada dia dan diri anda juga, insya-Allah. Okey. So kita ada siapa ni? Saya nak baca sikit komen anda. Kita ada 73 orang yang menonton. Boleh tak anda sharekan banyak lagi supaya ada 100 orang yang menonton? So anda pun dapat pahala juga. Pahala tu kan mengalir sentiasa. Gitu. Okay, so kita ada Puan Bibi Fatimah ada batch sharer. So klik share sampai anda ada batch sharer. Okay. Semoga perkongsian dalam sesi ini memberi banyak manfaat kepada semua orang. Okay. Kita ada Tuan Ahmad Sufian, Puan Hafsah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam kepada semua yang memberi salam. Okay. So siapa yang hadir ni? Ramai yang hadir hari ni. Alhamdulillah. So hari ni tanggal 12 Ogos 2021 dalam sesi ni seperti biasa kita akan bermula dengan bacaan Yasin dan seterusnya diikuti dengan sesi tazkirah yang akan disampaikan oleh Ustaz Elin Aminin dengan topik hari ini iaitu keajaiban istighfar. Okay. Saya sebenarnya sangat-sangat looking forward for today's topic sebab saya rasa sangat menarik. Okay. Anda rasa menarik juga tak? Topik keajaiban istighfar, boleh komen di ruang komen di bawah juga. Okay. Dia tambah menarik sebenarnya sebab setiap hari Khamis, Ustaz Elin Aminin akan sampaikan topik tazkirah dengan ada tema tersendiri. Okay. Lain topik, lain temanya. Seperti contoh, saya nak cerita dengan anda, minggu pertama kita adakan topik tazkirah iaitu jemput rezeki dengan memberi. Itu minggu pertama. So maknanya kita perlu lebih banyak memberi terlebih dahulu sebelum kita menerima. Untuk minggu kedua pula, tak silap saya 3 keindahan di sebalik ujian. Di mana kita kena macam mana kita nak terima ujian tu dengan reda. Yang ketiga pula, minggu yang ketiga, kekayaan dari sudut pandangan Islam dengan tema macam mana cara ahli syurga mendapat kekayaan pada hari akhirat kelak. So hari ni minggu keempat dengan topik keajaiban istighfar. Apakah temanya? Apakah analogi-analogi yang bakal diberikan Ustaz Elin? Kena tonton secara live sampai habis sesi. Boleh ke tak boleh? Okay, dan 4 minggu kita bersiaran. So adakah anda ready untuk minggu ini? Kalau ready untuk sesi ni bermula, komen ready dulu dan belanja sikit button like dan button share tu banyak-banyak. Okay, so adakah anda ready ni? Saya nak terus pass mic saya dekat Ustaz Elin Aminin. Komen ready dulu. Okay, kita ada siapa? Puan Norma Adnan, keajaiban istighfar, betul. Saya sangat looking forward for today's topic. Cik Umu ready Cik Siti Raihan ready. Puan Nurleha Komari ready. Puan Fatin ready, okay. So saya percaya anda semua ready. So tanpa membuang masa, saya nak pass mic
saya nak pass spotlight kepada Ustaz Elin Aminin untuk mulakan sesi bacaan Yasin dan tazkirah pada hari ini. So silakan Ustaz Elin Aminin. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma iftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, syukur kepada Allah. Terima kasih kepada Cik Madiha yang saya hormati, Tuan Nizam Malik sebagai founder kepada Wealth Academy Sendirian Berhad, seluruh keluarga besar Wealth Academy Sendirian Berhad, tuan-tuan dan puan-puan yang sedang berada dalam talian yang bersama-sama kita, insya-Allah pada pagi ini kita akan sama-sama membacakan surah Yasin. Surah Yasin kepada tuan-tuan dan puan-puan yang sudah pun memiliki dan ada mushaf Quran bersama. Jom kita terus buka kepada muka surat 440, surah Yasin. Silakan. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم. إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون
إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم
لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون
ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari yang mulia ini, hari yang baik di awal bulan Muharram, di hari 10 hari yang pertama di dalam bulan Muharram. Lebih-lebih lagi hari ini adalah hari Khamis. Allah himpunkan kita dalam majlis yang baik, majlis yang barakah. Kita memulakan hari dengan membacakan salah satu daripada surah di dalam Al-Quran, surah Yasin. Mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan sentiasa di dalam rahmat dan keberkatan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini kita akan berkongsi dan bertukar pengalaman dan cerita berkenaan keajaiban istighfar. Sebelum kita pergi jauh, saya nak ajak kepada kita sama-sama untuk membacakan apa yang ada di paparan di hadapan kita.
di layar kaca TV kita atau laptop kita atau handphone kita, iaitu saya bacakan tuan-tuan dan puan-puan yang sedang menonton secara live melalui page Nizam Malik ikut sama-sama dengan saya di rumah masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah, dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahawa Nabi SAW pernah bersabda, Sayyidul istighfar, penghulu kepada segala istighfar, antaqul, adalah dengan apabila kamu menyebut, membaca, mengatakan yang kita baca tadi. Bacaan yang kita baca ni dikenali dengan nama apa? Sayyidul istighfar. Ataupun dalam bahasa Melayu disebut dengan kalimah penghulu segala istighfar. Penghulu istighfar. Boleh tak tuliskan di ruang komen? Penghulu istighfar. Penghulu istighfar. Apa makna dia? Kita lihat sama-sama. Makna daripada bacaan kita tadi ialah, Ya Allah, Ya Tuhanku, Engkau adalah Tuhanku. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan sebenar-benarnya, melainkan Engkau. Engkau yang menciptakan aku dan aku adalah hamba-Mu. Aku berada di atas perjanjian-Mu dan janji-Mu sesuai dengan kemampuanku. Aku berlindung dengan-Mu dari keburukan perbuatanku. Aku mengakui nikmat-nikmat-Mu kepadaku dan aku mengakui dosa-dosaku kepadamu. Maka ampunilah aku. Ini kerana tiada sesiapa pun yang dapat mengampunkan dosa melainkan Engkau. Istighfar ini disebut dengan penghulu istighfar dan dia punya bacaan dia panjang. Walau bagaimanapun, kita boleh juga membaca istighfar, memohon ampun kepada Allah dengan lafaz yang lain. Sebagai contoh kita sebutkan astaghfirullah ataupun astaghfirullahal azim. Ataupun dengan lafaz yang lebih panjang, astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Semua itu adalah lafaz istighfar. Baik, yang hari ini kita akan kita nak melihat beberapa kelebihan, kebaikan dan keajaiban di sebalik bacaan istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada satu kisah. Kisahnya berlaku kepada seorang ulama besar. Nama beliau ialah Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal. Siapa Imam Ahmad bin Hanbal? Beliau adalah salah seorang daripada ulama besar. Salah seorang daripada ulama besar yang kita kira sebagai salah seorang daripada pengasas mazhab di dalam fiqh Islam. Kita ada 4 mazhab yang muktabar. Yang pertama, mazhab imam kita, Imam Syafi'i rahimahullah. Yang kedua, Imam Abu Hanifah, terkenal dengan nama mazhab Hanafi. Yang ketiga ialah mazhab Maliki, iaitu tokohnya ialah Imam Malik bin Anas. Dan yang keempat ialah Imam Ahmad bin Hanbal yang terkenal dengan mazhab Hanbali. Imam Ahmad bin Hanbal ada kisah yang berlaku di antara beliau dengan penjual roti. Satu ketika beliau teringin untuk berjalan-jalan di sebuah kota, di Iraq, di sebuah kota. Lalu beliau pergilah bermusafir, bersiap-siap untuk berjalan ke kota tersebut untuk meninjau keadaan dan kawasan. Tiba-tiba apabila menjelang malam, setelah lebih kurang lepas isyak begitu, beliau rasa agak keletihan. Lalu dia mencari-cari masjid, mana dia nak pergi. Akhirnya dia sampai ke sebuah masjid, dia pun duduk, lalu dia berehat dan berbaring di situ. Tiba-tiba beliau ditegur
oleh orang yang menjaga masjid. Orang jaga masjid tu kata, tuan, encik, ketika itu Imam Ahmad sudah umurnya sudah lanjut, badan tak berapa kuat. Jadi orang yang berada di masjid ni tegur, dia kata, Pak Cik, Pak Cik, janganlah baring kat dalam masjid. Jangan baring kat sini. Kat sini bukan tempat baring. Imam Ahmad bukan sengaja nak baring. Beliau tak ada tempat. Beliau keletihan. Akhirnya daripada tepi masjid, beliau pergi ke birai masjid, ke bahagian tepi masjid. Dia berehat duduk sambil melelapkan diri, berehat begitu. Lalu ketika dia duduk berehat, orang yang sama tegur. Dia kata, Pak Cik, janganlah duduk dekat sini Pak Cik. Dekat sini tak boleh duduk. Dekat sini kat masjid tak boleh baring. Tak boleh tidur sini. Lalu Imam Ahmad punya perbualan dengan penjaga masjid ini tiba-tiba didengari oleh orang yang sedang berada di luar masjid, iaitu seorang penjual roti. Seorang penjual roti. Jadi penjual roti ni bila dia nampak ada seorang tua dan kemudian ada orang menghalau. Istilahnya menghalau lah. Maknanya meminta dia diusir, diketepikan dari masjid kerana dia letih. Lalu penjual roti ni offer pada Imam Ahmad bin Hanbal. Zaman itu, nama Imam Ahmad bin Hanbal ni terkenal. Siapa-siapa pun insya-Allah akan tahu Imam Ahmad bin Hanbal tokoh besar, ilmuwan yang hebat. Tapi duka cita, pada zaman tersebut, mereka tak kenal rupa Imam Ahmad bin Hanbal. Muka tak kenal. Gambar tak tahu. Video tak pernah nampak. Jadi mereka dengar nama, tak tahu yang orang yang sedang berada dalam masjid tu rupanya Imam Ahmad. Jadi Imam Ahmad pun diamkan diri, tak cakap. Jadi kata penjual roti tu, Pak Cik, cuan, tak apalah. Pak Cik tersebut, biar dia ikut saya, balik ke rumah saya, biar dia berehat bersama dengan saya. Jadi ketika Imam Ahmad bin Hanbal menemani tukang buat roti ni, Imam Ahmad bin Hanbal perhatikan orang yang penjual roti, yang tukang buat roti ni, dia ni setiap kali dia berjualan, setiap kali dia menyediakan roti, setiap kali dia bersiap, mulut dia tak pernah berhenti istighfar. Astaghfirullahalazim. 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 Jual roti, astaghfirullahalazim. Kemas dia punya stall, astaghfirullahalazim. Bawa balik rumah, astaghfirullahalazim. Angkat barang, astaghfirullah. Tak berhenti istighfar. Lalu Imam Ahmad bin Hanbal, walaupun ketika tadi dia letih, nak rehat, nak baring, nak lelap, nak tidur, tapi bila mengenangkan penjual roti ni buat sesuatu yang dia tak pernah nampak, iaitu penjual roti tidak pernah meninggalkan istighfar dalam bekerja, dalam bertugas, dalam berjualan. Oleh kerana begitu, lalu Imam Ahmad pun tanya kepada penjual roti. Dia kata, tuan yang menjual roti, saya nak tanya. Tadi saya lihat tuan sambil jual roti, sambil siapkan roti, ada baca sesuatu. Tuan baca apa? Imam Ahmad mula bertanya. Lalu tukang jual roti kata, saya membaca istighfar. Lalu Imam Ahmad tanya, kenapa tuan baca istighfar? Tak berhenti-henti dari tadi. Daripada mula buat kerja tu sentiasa istighfar. Kenapa tuan baca istighfar berterusan? Lalu kata penjual roti, dia kata, Pak Cik, bukankah di dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, sesiapa yang beristighfar, Allah akan berikan balasan 6 perkara. Istighfar maknanya ialah memohon ampun. Kalau kita sebut lafaz astaghfirullah, aku mohon ampun kepada Allah. Astaghfirullahalazim, aku memohon kepada Allah yang Maha Agung. Jadi walaupun lafaznya memohon ampun, tetapi dalam Al-Quran kata penjual roti, Allah balas 6 perkara. 6 perkara, kata Imam Ahmad. Lalu penjual roti kata, Pak Cik tak tahu ke? Di dalam surah Nuh alaihissalam. Surah Nuh. Baik, kita tengok surah Nuh. Tuan-tuan lihat maksud yang dimaksudkan oleh penjual roti tadi itu ialah surah Nuh pada ayat 10, 11 dan juga 12. Diperhatikan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Maka aku berkata maknanya Nabi Nuh berkata, "Istaghfiru rabbakum." Kamu hendaklah beristighfar. Innahu kana ghaffara. Kerana sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Maknanya mohon ampun kepada Allah, Allah berikan keampunan. Tapi adakah pembalasan Allah itu dengan istighfar, dengan asbab istighfar? Hanya seseorang itu dapatkan keampunan semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala? Masya-Allah, Allah berikan lebih daripada itu. Ada 6 perkara dalam ayat yang ini. Kita lihat sama-sama. Yang pertama, Allah berikan keampunan kepada orang yang beristighfar. Nikmat yang kedua yang Allah berikan ialah tidak terhenti pada ayat yang ke-10,
tetapi disambung pada ayat yang ke-11. Cuba kita lihat, yursilis samaa 'alaikum midrara. Siapa yang beristighfar, Allah akan alirkan, Allah akan utuskan dari langit itu air yang turun dengan derasnya. Dengan kata lain, simbol kepada rezeki yang melimpah-limpah. Bukan rezeki, tetapi rezeki yang melimpah-limpah. Bukan hujan, tapi hujan yang turun dengan banyaknya. Bukan maknanya sedikit, tapi banyak. Dalam keadaan yang serba mewah, serba cukup, serba banyak. Asbab daripada beristighfar. Adakah dua saja? Tidak. Ada yang ketiga. Wa yumdidukum bi amwal. Dengan istighfar, nescaya Allah akan memperbanyakkan. Yumdid, daripada perkataan madda, amadda. Madda maknanya panjang. Kita baca Quran ada mad, ada panjang. Panjang maknanya hartanya memanjang, hartanya membanyak, hartanya berkembang. Asbab daripada istighfar, harta insya-Allah akan berkembang. Asbab daripada istighfar, insya-Allah harta bertambah. Ini adalah apa yang ada dalam Quran, tetapi kita tak akan dapat menanggapinya hanya dengan kalkulator perkiraan kehidupan biasa kita di dunia. Tidak ada. Hanya dapat difahami dengan keimanan dan pegangan diri kita. Akan diperbanyakkan harta. Adakah 3 saja yang akan diperbanyakkan? Jawapannya tidak. Akan diperbanyakkan banin. Banin ni bukan maknanya anak. Walaupun saya tulis kalimah anak, tuan-tuan lihat di paparan tu anak, tapi banin maknanya anak-anak. Akan diperbanyakkan anak. Adakah itu sahaja? Jawapannya tidak. Yang kelima ialah akan diberikan wa yaj'al lakum jannatin. Allah akan jadikan bagi kamu kebun-kebun, ladang-ladang, taman-taman, sawah-sawah, ekar-ekar, hektar-hektar, jannat. Akan diberikan, dijadikan untuk kamu banyak kebun-kebun dan pemilikan. Wa yaj'al lakum anhara, dan akan dijadikan bagi kamu sungai-sungai yang mengalir, lambang kepada kesuburan tanah yang kita miliki. Lambang kepada penghasilan berganda daripada tanah yang kita usahakan. Asbab daripada apa? Istighfar. Asbab daripada kita membacakan astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Asbab daripada apa? Kita membacakan sayyidul istighfar dan menjadikan ia sebagai amalan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah. Bila dibaca istighfar, bila kita mohon ampun kepada Allah, maha luas pemberian Allah. Kalau kita minta kepada manusia, kita minta 6,000, kita minta bajet 10,000, kita minta peruntukan 30,000, minta 30,000 mungkin dia bagi 20,000. Minta ahli parlimen mana ke, ahli Dewan Undangan Negeri mana ke, kita perlukan bajet, mungkinlah 20,000, mungkin dapat 5,000, mungkin dapat 8,000. Tapi kita minta ampun kepada Allah, sekurang-kurangnya 6 perkara ini insya-Allah kita akan perolehi. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah. Sebab itulah ada seorang sahabat Nabi SAW yang menjadi khalifah yang keempat, iaitu Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Ketika dia jadi khalifah, ada beberapa orang rakyat datang kepada dia. Datang kepada dia minta tolong, mengadu kerana dia ni ada susah dari segi penghasilan hidup. Duit tak cukup, gaji tak memadai, duit tak cukup, pendapatan tak dapat menampung. Susah, serba tak cukup. Ketika mereka ramai-ramai mengadu, Sayyidina Ali berkata, apa kata Sayyidina Ali? Aku ni merasa hairan melihat orang yang mengadu kesusahan tentang penghasilan dalam hidup dia, padahal kunci rezeki itu ada dekat tangan dia. Padahal kunci rezeki itu kat tangan dia. Tanya aku. Seolah-olah begitulah istilah dia. Tanya aku. Padahal kunci rezeki dekat tangan dia sendiri. Lalu orang yang berada di seliling Sayyidina Ali pun tanya, wahai Sayyidina Ali, apakah kunci kepada rezeki? Kata Sayyidina Ali, istighfar. Istighfar. Bukan maknanya istighfar tapi tak bekerja, bukan. Sambil bekerja, sambil berusaha, buat sesuatu, tetapi jangan tinggal istighfar. Kunci kat situ. Kuncinya ada di situ. Itu yang disebutkan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Sebab itu istighfar ni lambang kepada pembersihan diri kita. Bila diri kita bersih, insya-Allah Allah permudahkan urusan rezeki. Ada seorang orang soleh pernah ditanya, dia kata, tuan guru, kalau dibanding di antara istighfar dengan tasbih, yang mana yang lebih utama saya buat? Wahai tuan guru, di antara istighfar dengan tasbih, tasbih subhanallah, subhanallah, subhanallah,
dengan istighfar, astaghfirullah, 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 maka yang mana satu patut saya buat? Kata dia, tanya kepada tuan guru, ada seorang orang soleh. Lalu tuan guru sebut jawab, kalau baju kita bersih, maka yang lebih utama ialah kita pakai perfume, minyak wangi. Tapi kalau baju kita sedang kotor, yang lebih utama ialah gunakan sabun, gunakan air. Ini jawapan orang bijak, jawapan orang pandai. Memberi satu analogi. Kita ni kalau baju kita bersih, kita kena, yang paling utama kita letak dekat baju kita tu minyak wangi. Tapi kalau dah tahu baju kita tu kotor, jangan terus spray-spray minyak wangi. Tapi letak air, letak sabun, cuci dulu, kasih bersih. Barulah sesuai dia letak minyak wangi. Umpamalah diri kita ni yang kotor, yang penuh dengan dosa. Bukan tak boleh tasbih, bagus bertasbih. Bukan tak boleh takbir, bagus bertakbir. Tapi tolong jangan tinggal istighfar. Sebab diri kita ni sebenarnya hakikatnya ada kekotoran dosa dan kesilapan. Dengan istighfar, dengan keajaiban yang Allah berikan, insya-Allah akan menjadi asbab bertambah yang lain, bertambah rezeki, bertambah kurniaan Allah, asbab daripada istighfar. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang ulama namanya Sufyan, dia kata dia bertemu dengan seorang ulama juga, nama beliau ialah Ja'far bin Muhammad. Ketika itu Ja'far bin Muhammad berpesan, "Idza kathurat humumuka", apabila kamu ini banyak rasa sedih, rasa depresi, rasa tertekan, rasa pilu, rasa hiba, tiba-tiba rasa macam ketakutan, anxiety, maka banyakkan fa'akthir, maka banyakkan baca la haula wala quwwata illa billah, berterusan baca. Itu rawatannya. Yang kedua, wa idzastabta'tar rizqa, kalau kamu rasa macam lambat sangat rezeki nak sampai, payah sangat nak dapat, lambat sangat nak untung, berat sangat nak sukses dalam urusan rezeki, fa'akthir minal istighfar, maka banyakkan baca istighfar. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Bekerja, tapi belum jadi lagi. Buat perancangan, tapi belum mengena lagi. Buat ketah kerja, tapi belum lulus lagi. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Laksanakan usaha sebaik mungkin. Pada masa yang sama, jangan kita tinggalkan istighfar. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah. Sebab itu banyak kelebihan istighfar yang disebutkan di dalam Al-Quran. Antaranya orang-orang yang beristighfar mendapat pujian langsung dari Allah. Terutama mereka yang istighfar sebelum subuh, iaitu pada waktu sahur. Allah Ta'ala berfirman, wal mustaghfirina bil ashar, iaitu orang-orang yang baca istighfar ketika waktu sahur. Maknanya sebelum subuh. Tak mesti dia puasa, yang penting waktu sahur. Jam 3, jam 4, jam 5. Sekitar itu adalah waktunya. Wabil asharihum yastaghfirun, dan pada waktu sahur mereka sibuk beristighfar berterus-terusan. Waktu yang baik sebelum subuh, istighfar. Walaupun sekali, sekurang-kurangnya kita masuk dalam kategori yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quranul Karim. Kemudian di dalam surah Hud ayat 52, maksudnya Allah Ta'ala berfirman, wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilaih. Wahai kaumku, kata Nabi Hud, mohonlah ampun, beristighfarlah kamu kepada Tuhanmu dan bertaubatlah kepadanya. Nescaya dia akan turunkan hujan kepada kamu dengan deras yang banyak. Dan dia akan menambahkan kekuatan kepada kekuatan yang sedia ada pada diri kamu. Kita ni ada kekuatan, tapi kekuatan kita sikit. Kekuatan nak berjalan, kekuatan nak menjadi orang yang tabah, kekuatan nak berfikir, kekuatan untuk bergerak dari satu tempat ke satu tempat. Apa asbab untuk kita tambah kekuatan kita? Kekuatan kefahaman, kekuatan penyampaian, kekuatan berfikir, kekuatan tubuh badan. Allah akan tambah kekuatan kita asbab daripada astaghfirullah, 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 astaghfirullahalazim, dengan istighfar. Di dalam Al-Quran juga Allah Ta'ala berfirman bahawa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak sesekali akan mengazab mereka wa anta fihim, sedangkan kamu wahai Muhammad sedang berada bersama mereka. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum, dan Allah juga tidak akan mengazab mereka wa hum mustaghfirun, dalam keadaan mereka sentiasa beristighfar meminta ampun kepada Allah. Salah satu daripada faedah, kebaikan, keajaiban istighfar, insya-Allah akan menghindarkan kita daripada seksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang paling utama terhindar dari seksa di akhirat,
tetapi insya Allah akan terlepas juga dalam pemeliharaan Allah juga daripada seksaan-seksaan yang ada di dunia. Keseksaan sakit, keseksaan kesusahan dan sebagainya. Jangan kita tinggalkan istighfar. Pada setiap hari mesti kita baca istighfar. 70 kali, bagus. 100 kali, terbaik. Lebih, alhamdulillah. Paling kurang 70 kali. Sedangkan Nabi membaca istighfar 70 kali. Sedangkan Nabi membaca wa inni la astaghfirullah. Nabi sendiri yang tidak mempunyai dosa. Yang telah diampunkan dosanya yang akan datang. Yang belum buat pun sudah diampunkan. Nabi sendiri istighfar dalam satu riwayat 70, dalam satu riwayat 100. Bahkan Nabi adalah orang yang sentiasa melafazkan istighfar. Apalagi kita, hamba Allah yang penuh dengan dosa. Istighfar, keajaibannya ialah faedah dunia, faedah akhirat. Dua-dua sekali Allah berikan kepada kita. Di antara kebaikan dunia ialah Allah Ta'ala menyatakan bahawa di dalam Al-Quran, hendaklah kamu memohon ampun kepada Tuhanmu dan bertaubat kepadanya. Jika kamu mengerjakan demikian, nescaya dia akan memberikan nikmat yang baik terus menerus kepada kamu ila ajalim musamma, sampai kepada waktu yang telah ditentukan. Nikmat yang terus menerus sampailah kepada waktu yang ditentukan. Sebahagian ahli tafsir mengatakan sampai kita meninggal dunia, Allah akan beri kepada kita nikmat yang terus menerus. Siapa yang tak nak nikmat berterusan? Siapa yang tak nak anugerah pemberian rezeki yang berterusan daripada Allah? Siapa yang tak nak dengan pertambahan bilangan kebun yang dimiliki? Kalau kita ceritalah nikmat dunia, berbanding juga dengan nikmat akhirat, istighfar adalah salah satu amalan yang mesti kita laksanakan. Betul, kita laksanakan bukan kerana nak kaya, bukan semata-mata ingin harta banyak, bukan semata-mata ingin anak yang banyak. Kita istighfar lillahi ta'ala, semata-mata kerana Allah. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada orang yang ikhlas ketika mana istighfar nikmat dunia dan juga diberikan kepada kita nikmat pada hari akhirat. Maha luasnya pemberian Allah, maha mengasihinya Allah kepada kita, diberikan pelbagai nikmat dunia dan akhirat. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah, pada musim pandemik ini ramai orang dalam kesusahan. Pada musim ini ramai orang yang kesulitan. Ada yang dibuang kerja, ada yang diturunkan pangkat, ada yang dikurangkan gaji, ada yang terpaksa menghentikan perniagaan, macam-macam keadaan kita hadapi. Dan ini bukan sesuatu yang mudah yang kita boleh cakap dengan lisan begitu saja. Tetapi yang memikulnya terasa begitu berat. Tetapi kita ambillah kunci penting sebelum kita memulakan apa-apa perancangan dan juga apa-apa strategi untuk keluar daripada kemelut ini, iaitu jangan tinggalkan istighfar. Kerana Nabi SAW bersabda, man lazimal istighfar, siapa yang melazimi, bersentiasa dengan istighfar, ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja. Allah akan jadikan untuk dia pada setiap kesempitan, Nabi sebut setiap kesempitan apa? Bukan duit saja. Kesempitan macam-macam kita akan hadapi dalam kehidupan kita. Min kulli, pada setiap kesempitan, makhraja, akan ada jalan keluar. Wa min kulli hammin, pada setiap rasa duka cita, Allah akan berikan kepada kita iaitu jalan kelapangan untuk lepas daripada itu. Dan wa razaqahullahu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan beri rezeki kepada orang yang sentiasa istighfar dari jalan yang tidak dia sangka-sangka. Dia tak terfikir pun, tak terlintas pun. Tak pernah terbayang dia berada dalam tahap itu. Tak pernah terbayang. Rupa-rupanya setelah 2 tahun begini tahap aku. Aku tak terfikir 2 tahun lepas. Kita tak terlintas, kita tak terfikir, kita tak terjangkau dengan akal kita. Tiba-tiba kita mendapat sesuatu yang di luar dugaan, di luar sangkaan kita. Yang kita pun mungkin tak pernah mengharapkannya. Tetapi Allah beri juga asbab daripada melazimi istighfar. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah, sebab itulah saya ingin mengajak kepada kita sama-sama menginsafi diri kita. Kekotoran diri kita, istighfar. Ingin kemudahan rezeki, maka kita istighfar. Ingin diberikan kekuatan, Allah tambah kekuatan ke dalam diri kita, istighfar. Kalau kita ingin anak supaya anak-anak kita ramai dalam keadaan sihat, istighfar. Ingin dosa kita diampunkan oleh Allah, istighfar. Ingin terus menerus rezeki berjalan, nikmat bertambah ila ajalim musamma,
sehinggalah kepada ajal yang telah ditentukan, maka ramai-ramailah kita melaksanakan istighfar. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila kita beristighfar, satu yang ingin saya ingatkan, akhlisun niyyata lillah. Sama-sama kita ikhlaskan hati kita semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita inginkan apa yang Allah janjikan, bukan mewajibkan Allah beri kepada kita, tetapi nak menanamkan keimanan dan keyakinan terhadap janji Allah. Saya ulang, ikhlaskan hati ketika istighfar, bukan mewajibkan kepada Allah untuk memberikan apa yang Allah janjikan, tetapi menumbuhkan dan menambah iman dan keyakinan tentang benarnya janji Allah. InsyaAllah kita akan dapat kebaikan dunia dan juga akhirat. Jadi apa yang baik datang daripada Allah, segala kekurangan, kelemahan, semuanya dari Allah. Atas kelemahan diri saya, mohon ampun dan maaf. Terima kasih kepada anda semua yang sudi berada dalam talian, bacakan Yasin, mendengarkan kelebihan istighfar dari Al-Quran, dari hadis Nabi SAW, cerita para ulama dan nasihat yang diberikan oleh orang-orang soleh. Mudah-mudahan manfaat. Apa yang baik datang dari Allah, kekurangan, kelemahan juga semuanya dari Allah. Atas kelemahan diri saya, mudah-mudahan Allah ampunkan kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kepada Cik Madihah. Silakan. Okey, Alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak Ustaz Elin Aminin atas perkongsian yang sangat-sangat bermanfaat buat semua yang menonton secara live termasuk saya. Okey, jadi itu dia konteks daripada topik keajaiban istighfar. Sangat-sangat ajaib kebaikan, kelebihan istighfar yang telah saya pelajari daripada topik tazkirah tadi. Terlalu banyak manfaat, learning points yang telah saya dapat. Okey, jadi saya nak tanya anda pula, adakah anda dapat sesuatu daripada perkongsian tadi? Ataupun adakah anda dapat banyak perkongsian? Komen ya di ruangan komen di bawah kalau anda dapat sesuatu. Even sikit sekelumit pun dapat, komen ya di ruangan komen di bawah. Tapi saya percaya terlalu banyak manfaat yang telah kita peroleh pada pagi yang mulia ni. Okay? Jadi maybe anda pun boleh komen di ruang komen di bawah. Apakah learning points anda yang anda rasa lepas ni anda nak praktikkan? Okay? Istighfar apa yang anda nak praktikkan, boleh komen di ruang komen di bawah. Dan saya juga nak kongsikanlah beberapa learning points yang saya rasa saya nak highlight daripada topik tadi, iaitu saya dapat daripada surah Nuh, okay? Surah Nuh ayat 10 hingga 13 ada 6, okay? 6 kebaikan yang daripada istighfar yang kita dapat. Okay, bukan satu, bukan dua, tapi 6 kebaikan, Masya Allah. Okay, yang pertama saya boleh highlight adalah kita dapat keampunan daripada Allah SWT. Kita dapat limpahan rezeki. Yang ketiga, kita dapat harta yang berpanjangan, yang pertambahan harta. Okay, dan yang keempat adalah zuriat, anak-anak, okay, keturunan. Yang seterusnya, pemilikan daripada segi kebun-kebun, ladang-ladang, tanah, okey. Dan yang terakhir, yang keenam adalah kesuburan tanah. So banyak lagi sebenarnya yang saya boleh kongsikan, tapi saya nak anda juga kongsikan learning points anda di ruangan komen di bawah, okey. Dan insyaAllah sama-samalah kita berdoa selepas kita attend live session ni, semoga kita pun dapat berubahlah ke arah yang lebih baik, ke arah seorang hamba Allah yang tidak lekang daripada istighfar dalam mulut. Okay, kita amin insyaAllah. Okay, so saya rasa itu sahaja daripada saya dan Ustaz Elin Aminin berserta staf World Academy Sdn Bhd. Last, okay, saya nak tanya last soalan kepada anda. Berapa ramai daripada anda yang menonton dari awal sampai habis sebab anda suka dengan perkongsian live seperti ini daripada kami, daripada Ustaz Elin Aminin sebentar tadi?
berapa ramai daripada anda nak kami teruskan lagi sesi seperti ini? Komen nak di bawah. Maybe ni last ke sesi ni kan? So maybe kalau anda komen di ruang komen di bawah nak lagi sesi seperti ini, banyak lagi topik tazkirah yang boleh dikongsikan oleh Ustaz Elin Aminin, komen nak sekarang. Okay, so kita ada siapa yang masih menonton daripada awal sampai habis Kita ada Puan Zalija, insyaAllah. Okay, Puan Hamidah Basri, Cik Syafiqah, saya, Tuan Syahrum, beristighfar sebelum subuh paling kurang 70 kali sebagaimana sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betul. Saya pun amalkan sebelum subuh waktu sahur kita banyak beristighfar seperti sunnah. Okey. Cik Syafiqah nak, Puan Cida Rashid saya, Tuan Said Idrus saya, Puan Wani saya. Okey. Alright, terbaik. Ramai yang nak kita teruskan lagi sesi ni, dan insya-Allah kalau Ustaz Elin Aminin pun ons, kita pun boleh ons. Okay, so saya rasa itu sahaja. Terima kasih banyak-banyak buat anda yang menonton secara live daripada awal sampai habis. InsyaAllah kita berjumpa lagi dalam next session pula dengan topik tazkirah yang lebih-lebih menarik, yang lebih banyak mendatangkan manfaat kepada anda dan kita semua yang menonton. Okay, so itu sahaja daripada saya, Madiha dari tim Saha Mastri, dan saya wakil daripada Wealth Academy Sdn Bhd meminta maaf, mohon maaf kalau ada sebarang kekurangan daripada pihak kami. Sesungguhnya yang baik datang daripada Allah SWT, yang kurangnya datang daripada kami sendiri. So saya Madiha dari tim Saha Mastri undur diri dulu sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihi al-uqadu wa tanfariju bihi al-kurabu wa tuqda الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل ونفسي بعدد